Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian zaman akhir bagi siri yang ke-15. Sementara maklumat masih di hujung jari ini, kita sama-sama mencari, sama-sama baca, sama-sama tonton, sama-sama dengar dan sama-sama kongsikan. Baik, mula-mula kita lihat berita-berita yang mungkin berkait dengan zaman akhir sebagaimana yang kita maksudkan. Di Afghanistan, sebelum ini kita sentuh, di Afghanistan ini secara tiba-tiba lah, hampir tiba-tiba, kuasa-kuasa besar ni keluar dari sana. Entahlah apa sebabnya. Dan dalam masa yang sekejap sahaja, dalam beberapa hari sahaja, puak Taliban mendakwa mereka sudah menguasai 85% daripada Afghanistan. Puluhan tahun kuasa-kuasa besar ni menghalang Taliban daripada berkuasa semula di Afghanistan. Tiba-tiba dilepas, seolah-olah dilepas macam tu saja. Dalam satu peristiwa, lebih kurang 1,000 orang askar kerajaan Afghanistan ini melarikan diri ke negara jirannya. Ketika berlaku pertempuran di utara Afghanistan antara tentera Pakistan dan juga Taliban, 1,000 orang lari melintas sempadan ke Tajikistan, terpukul teruk dalam peperangan tersebut. Sebenarnya Afghanistan ini dia termasuk dalam wilayah Khorasan, dan ramai pun orang yang percaya wilayah Khorasan ini dia memainkan peranan penting dalam akhir zaman dan zaman akhir. Sebenarnya peta Khorasan ni pun dah berubah. Jika kita hendak mencari satu negara yang namanya Khorasan tu, tak jumpa. Khorasan yang asalnya dulu wilayah dia lain sempadannya. Hari ini Khorasan itu masih ada, tetapi bercampur-campur antara beberapa buah negara lah. Khorasan pada hari ini melibatkan sebahagian daripada Afghanistan, sebahagian daripada Iran, sebahagian daripada Turkmenistan, sebahagian daripada Uzbekistan, Pakistan dan Tajikistan. Bukan semua negara tu Khorasan. Sebahagian daripada wilayah-wilayah negara itu berada dalam Khorasan. Dalam bahasa Parsi, Khorasan ni dikatakan bermaksud tempat terbit matahari. Sebab dia ni terletak timur. Disebut juga sebagai wilayah timur. Ini mungkinlah berkait dengan pengembaraan Zulkarnain ke Masyriq, ke timur, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, dan juga mungkin berkait dengan timur atau sebahagian timur pada akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Ada juga disebutkan Khorasan ini sebagai negara di sebalik sungai. Segmen seterusnya ada pertanyaan. Pertanyaan ini sudah beberapa hari yang sudahlah. Ada orang bertanya tentang zombie. Filem zombie kan banyak. Jadi zombie akhir zaman ini rupanya tu macam yang dalam filem tu kah? Itu persoalannya. Jadi jawapan ringkas kita, sefaham saya lah, zombie akhir zaman ini bukanlah rupa dia macam yang dalam filem, macam dalam siri-siri televisyen ataupun dalam komik dan lain-lain itulah. Yang itu lebih kepada gambaran, sebagai orang kata perumpamaan, bahasa dalam lah, bahasa dalam bentuk visual. Sekiranya lah jadi macam itu pun, mungkinlah dalam kes-kes yang tertentu ataupun dalam keadaan yang tertentu, ataupun di lokasi-lokasi tertentu. Bukanlah bila kata zombie zaman akhir ni semua rupa macam itu, tak. Zombie zaman akhir ini rupa dia sama macam rupa kita lah. Kita pun cuma dalaman jasad mereka itu ada berlaku perubahan-perubahan tertentu, dan dari segi emosi mereka pun ada berlaku perubahan-perubahan tertentu. Dari segi emosi ni mungkin pada waktu-waktu tertentu saja berlaku, ataupun mungkin lama lah,
sampai ke akhir hayatnya, yang tu pun kita tak pastilah. Jadi sebagai menjawab persoalan itu, zombie zaman akhir ini bukanlah macam yang dalam gambaran-gambaran media tu, yang mata dia terkeluar, yang rupa dia macam mayat kecut, yang jalan engkot-engkot, yang tak reti berkata-kata, asyik duk menganga sana menganga sini kan, dan sebagainya. Kemungkinan itu ada, tetapi setakat ini saya rasa tak begitu. Wallahu alam. Lain orang mungkin lain pandangannya. Satu lagi persoalan, orang tanya, Ustaz, bila perang dunia ketiga, World War, adakah dalam perang itu nanti akan menggunakan nuklear? Sebenarnya saya pun tak tahu bila nak berlaku. Perang dunia pun kita tak tahu berapa kali lagi. Mungkin ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, kita pun tak tahu. Dan tak tahu juga bagaimana keadaan sebenar perang itu. Tak semestinya perang itu sebagaimana perang dunia pertama dan perang dunia kedua, yang menggunakan senjata-senjata berat. Ada kereta kebalnya, kapal selamnya, ada pesawat-pesawat terbangnya. Dia tak semestinya macam itu. Sekiranya kita lihat gambaran dalam filem World War Z, atau apa sebutan lah, dalam filem itu nampaknya perangnya lebih kurang macam itulah. Tu disebab tu dinamakan World War. Gambarannya World War, World War Z. Wallahu a'lam. Baiklah, kita teruskan sambungan cerita tentang surah Al-Kahfi. Bila zaman Ashabul Kahfi? Adakah ia berlaku pada zaman Nabi Muhammad? Itu tentulah tidak. Adakah berlaku pada zaman Nabi Isa dan selepasnya? Atau berlaku pada zaman Nabi Musa dan selepasnya? Atau sebelum zaman Nabi Musa? Jadi mula-mula kita tengok asbabun nuzul, sebab musabab jadinya diturunkan ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi ini, asal kisahnya. Tapi kita kena ingat bahawa kisah dia ini datang daripada sumber sejarah, bukannya hadis sahih ke, hadis hasan ke, bukan. Ini sumber sejarah. Kalau sumber sejarah ni pun ada pelbagai. Salah satu yang top kisah dia, yang masyhur, surah ini, ayat-ayat dalam surah ini dia turun apabila Nabi Muhammad SAW dia sampaikan dakwah dia di Makkah. Dia cerita tentang tentang Islam lah. Jadi orang-orang yang belum memeluk agama Islam ini, mereka nak tahu betul ke tidak cerita dia ni, cerita Nabi Muhammad ni. Mereka menghantar utusan kepada orang-orang Yahudi di Yathrib, itu nama lama Madinah. Kerana orang-orang Yahudi ni dipandang sebagai ahli kitab. Nabi Muhammad datang membawa berita-berita yang berupa kitab, berita-berita wahyu lah. Jadi mereka nak tanya. Utusan mereka pun bertanyalah kepada orang-orang yang ahli, yang pakar lah dalam kalangan orang-orang Yahudi di Yathrib. 3 soalan yang kalau boleh dijawab oleh Nabi Muhammad, itu petanda dia seorang Nabi. Yang ni yang dikatakan oleh ahli-ahli Yahudi tadi. Orang tanya kepada mereka, nak tahu betul ke tidak dia tu Nabi. Mereka kata, suruh dia jawab 3 soalan ni. Kalau boleh jawab 3 soalan ni, betul lah tu. Soalan yang pertama, apakah ceritanya pemuda-pemuda zaman dahulu kala yang bermusafir dan apa terjadi kepada mereka? Yang kedua, ceritakan tentang seorang pengembara yang orang ini sampai
ke masyrik dan ke maghrib, ke timur dan ke barat. Apa jadi? Dan yang ketiga, tanyakan tentang apa itu roh. Jadi mereka pun patah balik jumpa Nabi Muhammad, mereka pun tanya. Jawapan-jawapan daripada Nabi Muhammad inilah nantinya akan terisi di dalam surah Al-Kahfi. Dan dalam surah yang lain pun ada. Jadi mengapa mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi? Sebab orang-orang Yahudi ini mereka pandang sebagai ahli kitab. Baik. Berbalik kepada persoalan kita tadi. Zaman bilakah berlaku cerita Ashabul Kahfi? Satu pihak kata ia berlaku pada zaman sebelum Nabi Isa. Maksudnya zaman Nabi Musa dan selepasnya atau sebelum zaman Nabi Musa. Mengapa? Kerana yang bertanyakan soalan itu ialah orang Yahudi. Bukan orang Nasrani, orang Yahudi yang tanya. Yahudi ni ringkas kata lebih awal daripada Nasrani sebab mereka pengikut Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Tapi orang-orang Nasrani ni dia datang kemudian, iaitu pada zaman Nabi Isa. Disebabkan yang tanya soalan tu tadi orang Yahudi, maka peristiwa ini berlaku sebelum zaman Nabi Isa. Cuma kita kena ingat semula, kisah tentang pertanyaan itu tadi datangnya daripada sumber sejarah. Sumber sejarah ni kekuatannya itu perlulah diteliti lagi. Dan satu lagi pandangan mengatakan kisah ini berlaku pada zaman Nabi Isa dan selepasnya. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada lebih kurang 600 tahun berlaku di sekitar itu. Apakah hujahnya? Antara hujahnya kerana di dalam Old Testament atau di dalam Perjanjian Lama tak ada cerita ataupun mengisyaratkan tentang penghuni gua ni, tentang Ashabul Kahfi. Jadi ia tidak berlaku pada zaman sebelum Nabi Isa. Itu satu hujah. Hujah yang kedua, kerana dalam ayat 4 pada surah Al-Kahfi itu, maksudnya, dan Al-Quran memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah ada anak. Jadi nampak lebih kepada cerita itu dekat dengan zaman Nabi Isa dan selepasnya. Tentang Allah mempunyai anak ini, dakwaan itu berlaku dalam beberapa agama. Satu, agama Yahudi pun ada mendakwa Allah ada anak, iaitu Uzair. Dalam agama Nasrani pun, Kristian kemudiannya, ada juga dakwaan mengatakan Allah ada anak, Tuhan ada anak, iaitu Nabi Isa itu. Dan dalam agama-agama lama, orang-orang Arab ada kepercayaan Tuhan ada anak-anak. Anak lelaki pun ada, anak perempuan pun ada. Dan dalam agama-agama lama yang jauh sikit daripada wilayah Arab itu pun ada kepercayaan-kepercayaan Tuhan ada anak. Jadi yang manakah yang lebih hampir kepada cerita Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi ni kita tahu mereka ni lari sebab pemerintah tu anut agama lain, dia paksakan ke atas orang satu fahaman agama lain, dan mereka ini orang Nasrani lari bersembunyi di gua sebab mereka tak mau mengikut ajaran yang mengatakan Tuhan ada anak. Apa perbezaan antara fahaman Tuhan ada anak Kristian dengan ajaran Yahudi, agama-agama lama Arab dan agama-agama kuno yang di luar wilayah Arab? Antara beza dia, dalam agama Kristian ini mereka percaya Tuhan ada anak dan anak itu setara dengan Tuhan. Setara dengan Tuhan. Dalam agama-agama lain tu tak setara. Yang tu setara dengan Tuhan.
Jadi yang Ashabul Kahfi melarikan diri tadi itu, pemuda-pemuda itu, mungkin sebab mereka tak mau terlibat dengan agama yang menganggap Tuhan ada anak dan anaknya itu setara dengan Tuhan. Itu antara hujahnya. Ringkas kata, walau di zaman yang mana pun ia berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad. Bila tak pasti. Cuma saya sendiri setakat ini cenderung mengatakan ia berlaku pada zaman Nasrani lah, yakni selepas zaman Nabi Isa dan sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi hujah baru teringat dalam catatan-catatan agama Yahudi tak ada cerita tentang Ashabul Kahfi, tapi dalam tradisi Kristian baru ada. 400 tahun selepas zaman Nabi Isa tu ada dalam sumber-sumber manuskrip Kristian. Mereka cerita tentang the seven sleepers, tentang 7 orang yang tidur. Dalam Yahudi tak ada. Dalam Kristian ni ada cerita tu. Tapi dah lewat sampainya. Bukan zaman Nabi Isa. Mudah 300-400 tahun setelah zaman Nabi Isa. Ini pun membantu menguatkan, mengatakan kisah itu berlaku kepada orang-orang Nasrani. Dan dalam Al-Quran pun ada kisah Ashabul Ukhdud. Yang itu pun melibatkan orang Nasrani juga. Wallahu a'lam. Seterusnya, apakah kelebihan atau fadilat surah Al-Kahfi? Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Yang kedua, hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi, sesiapa yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya nur atau cahaya akan meneranginya selama waktu antara Jumaat yang satu ke Jumaat berikutnya. Seminggulah antara 2 Jumaat. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud, sesiapa yang menghafal ayat akhir daripada surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Sebab itu sebahagian ulama kata 10 yang awal, 10 yang akhir. Tapi hadis yang sebut 10 yang awal itu lebih kuat lagi. Yang keempat, riwayat Imam Bukhari. Ada seorang lelaki ni, dia baca surah Al-Kahfi. Saya ringkaskan. Dan di dekat dengan dia itu ada kuda yang terikat. Dia baca surah Al-Kahfi, datang macam awan, menyelubungi dan semakin dekat dengan dia tu, sampaikan kuda tadi tu lari terkejut. Esok paginya orang yang baca tu tadi, dia tanya kepada Nabi Muhammad. Dia ceritalah apa yang berlaku. Nabi Muhammad pun bagi komen dia. Dia kata itu adalah sakinah. Orang selalu sebut sebagai ketenangan. Itu adalah sakinah yang turun disebabkan bacaan Al-Quran. Dan ketika itu orang ni dikatakan membaca surah Al-Kahfi.